Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita janjikan, hari ini kita telah menambah PPM baja kita daripada 300 menjadi 500 ya. Menjadi 500. Ya, kita tengok pokok-pokok sudah makin membesar dan segar. Cuba kita perhatikan ya. Ini dah peringkat hari ke-20. Hari ke-20 ya. Air dia, air hujan ke, masuk dalam tangki, dia akan mengurangkan kelikatan PPM baja tu sendiri, nutrisi dia. Macam ni pun ada masuk air jugalah. Pasal atap kita ni pun atap ada yang bocor juga. Ada bocor. Pasal dulu kita modal ciput, jadi kita buat kekuda dia ni. Kalau kita suggestkan akan datang, kalau nak buat kekuda ni kena rapat sikit. Kemudian bangsal macam apa, greenhouse ni lebih baik buat U-shape. Lagi senang bila air jatuh di atas permukaan U-shape tu, dia akan terus turun ya. Pasal sifat plastik UV ni, dia macam kembis orang kahwin tu. So kalau katakan kekuda dia tak rapat dan tak string betul-betul, air akan bertakung. Bila air bertakung dan bila tiang-tiang ni andai kata tiang ni hanya pakai besi-besi yang biasa saja, jadi berat air yang bertakung di permukaan kembis ni, dia akan menarik tiang ni dan dia akan mungkin boleh collapse lah. So kita pernah jadi benda tu lah, pasal kita letak dia punya kekuda ni agak jauh. Kalau kekuda ni dekat sikit, lebih kurang dalam 3 kaki sekali satu ke, so dia punya structure dia lebih kukuh lah. Tapi oleh kerana tiang dia itu agak melendut, so kita decide untuk konkrit je. Ya, so sekarang kita konkrit. Jadi dia punya kekuatan dia lebih kuat lah. Yang ini kita tuang lah. Kita tuang tiang. Pasal kita nak pakai lama lah konon-kononnya. Kemudian tengah-tengah dia ni semua gegulung dia pun kena, gegulung dia ni, channel dia ni kena rapat sikit lagi. Tapi saya lebih proper kalau you all semua buat, jangan buat bentuk macam ni. Jangan buat bentuk macam ni. Dan kalau nak buat bentuk macam ni boleh, tapi dia punya kadar kecondongan dia tu kena betul-betul condong supaya air tidak boleh bertakung. Bila air tak bertakung, jangan takutlah, dia takkan sangkut di mana-mana. Kalau kecondongan dia tu betul-betul miring. Tapi mungkin lepas ni saya akan buat greenhouse ni, saya buat U-shape. So U-shape lebih mudah saya rasa, pasal air jatuh di permukaan yang memang 100% dia takkan duduk di permukaan yang flat, dia terus U kan. So jatuh je air, dia terus jatuh ke bawah. Ini ikut pengalaman lah. Tapi kalau katakan nak buat juga yang jenis macam ni, tak ada masalah. Cumanya kena tahulah kecondongan dia kena betul-betul condong. And then bergulung dia
ke kuda dia, ke gulung dia nak kena rapat, agak rapat sikit. Dan yang paling utama sekali, UV plastik ni nak kena betul-betul string. Itu antara petua dia lah. Yang tepi-tepi ni saya rasa kalau pakai netting hitam ni pun tak ada masalah lah. Nanti maybe lah akan datang kita akan cuba pula sistem-sistem lain, NFT ke, DFT ke. Buat masa sekarang ni kita layan dulu mana yang ada ni. Kita layan dulu mana yang ada. Boleh tengok sekeliling tu. Saya buat ni agak tinggi sikit kerana saya nakkan pengudaraan di bawah ni tadi baik. Kemudian cuaca dia tidak boleh bagi efek pada kita punya sayur-sayuran ni. Sayur-sayur kita ni kalau panas, maybe dia ada kesan sampingan je lah. Setakat hari ni kita baru cuba kali pertama. Ingat akan datang barulah saya akan upgrade lah dari masa ke semasa mengikut keperluan dan kehendak tanaman kita. Ini kita cuba kan nak buat meja lah. Kita nak buat meja, kita nak buat untuk tanam anak benih ni. Kita buat tanam anak benih kat sini. Nanti bila dia dah cukup permajaan dia, nanti baru kita akan transit lah ke kolam ni. Itu fungsi dia. So far dia punya pembekalan anak benih dia tidak akan waktu tu kita boleh terus transfer anak benih tu terus ke sini. Bila kita dah harvest yang ni, kita pun akan transferkan anak benih daripada sini terus ke sini. Jadi ada lah beberapa ruang, dan kemudian kita tak perlu nak downgrade dia punya ppm baja dia, kerana kita kat sini kita letak ppm yang khas sesuai untuk anak-anak pokok. Dan yang ni kita akan letak ppm remaja hingga ke kita boleh tuai. So ppm dalam 700 something yang tu lah, 700 lebih lah untuk sayur-sayuran macam ni. Okey lah. Kalau untuk tumbuhan-tumbuhan yang agak-agak berat sikit, macam rock melon ke apa, itu dia ada ppm dia sendirilah. Maybe dia 1200 lebih macam tu lah. Itu saya kurang faham sikit lah. Jadi ini pun kita pun baru percubaan. Kita nak tengok macam mana. InsyaAllah lah. Kita baru-baru berjinak-jinak. Kalau mana ada kawan-kawan daripada Mersing tu yang nak datang ke tempat kita tu, boleh-boleh kita alu-alukan. Petang-petang ni kita memang ada lah. Kita ada tengok pokok-pokok ni sikit. Ada pokok-pokok kat belakang sana yang kita ada tanam. Jadi bolehlah datang-datang jalan-jalan, tengok-tengok. Mana tahu ada geng-geng untuk buat pertanian agak moden ni juga sikit. Sempena PKP ni bolehlah sama-sama kita tengok. Ini pokok dia. Yang Mersing saja, Mersing Johor. Kita ni dekat Sungai Muka Dua buat. Kita buat kat Sungai Muka Dua di Sungai Derhaka, bersebelahan dengan Jalan Hajah Leha. Rumahnya ada dekat situ. Nanti kalau tengok kat situ ada jumpa, itulah dia. Tak pun boleh roger-roger PM kita. Tak ada halnya member. Cari sahabat-sahabat hijau kita, sahabat-sahabat hidroponik. Bolehlah kita sama-sama bertukar-tukar pandangan, apa maklumat-maklumat, baja-baja yang baik ke. Ini satu kesan lah. Kesan yang kita boleh tengok nampak tu kalau sayur-sayur ni, sayur hijau ni, kita boleh tengok daripada daun dia. Kalau daripada daun dia ni tadi boleh menunjukkan ada kuning ke, ada apa ke, dia ada petanda ni. Kira petanda yang mengatakan ada setengah baja, berkaitan dengan baja lah ni, unsur-unsur
yang ada dalam baja tu kurang. So biasanya kalau katakan cantik kan, dia agak kehijau-hijauan lah. Ataupun mungkin kerana sebab lain lah. Kerana sebab dia punya baja dia tak sekata. Baja dia tak sekata, kita pakai pam air lah. Pam air kita. Ni pam air kita. Ni pam air kita. Di samping membekalkan oksigen, dia juga boleh dia juga boleh buatkan baja kita ni dalam kolam ni. Baja kita ni akan berpusing lah. So lebih letak satu kolam, contohnya macam gini. Di ujung sini satu, mungkin di ujung sana satu. So air tu akan berpusing. Air tu akan berpusing. Tengoklah berapa power yang diperlukan bersesuaian dengan kolam kita. Kita ada tetamu kita hari ni. Tetamu kita tak nak tengok kita. Okey, tak apa. Ini dah besar. Tunggu lagi 10-15 hari ni, kita dah boleh tuai harvest. Okey. Nanti lepas ini ada kawan-kawan yang minta kita update. Kita akan update macam mana nak baca ppm larutan kita, larutan AB kita. Kita ada juga letak unsur-unsur tambahan yang lain ya. Okey, sekian saja. Bertemu lagi nanti kita di review yang lain, InsyaAllah. Okey, salam hijau ya semua sekali. Assalamualaikum.